yang pada masa ini tentera telah mengatakan bahawa hanya 600 orang saja yang terbunuh. Sebenarnya 6,181 telah dibunuh. 18,565 orang telah dipenjarakan. Ya, 18,565 orang telah dipenjarakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan mayat-mayat mereka dibiarkan membusuk untuk mengelakkan orang kata bukti-bukti untuk mendakwa mereka yang melakukannya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sebenarnya pembunuhan ini amat merugikan. Rugi siapa? Rugi kepada umat Islam. Ya, rugi kepada umat Islam. Kerana yang meninggal, yang syahid adalah kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemudi yang hebat. Kan? Yang mereka ni tiada salah apa pun, yang mereka hanya berdemo dekat situ. Dan yang menjadi satu perkara yang amat dahsyat juga, rumah Allah iaitu Masjid Raba'ah telah dibakar pada 14 Ogos 2013. Saya dengan Ustaz Osman bila kembali daripada Iskandariah sempat bersolat maghrib di sini, kan? Masjid Raba'ah. Tuan-tuan, yang terbaru 55,000 masjid kecil-kecil dekat Mesir ditutup, diarahkan tutup. Yang hanya boleh dibuka adalah masjid-masjid besar. Sedangkan masjid kecil ini amat diperlukan oleh penduduk Mesir untuk menunaikan solat. Kalau nak mengharapkan masjid besar untuk sembahyang Jumaat sebagai contohnya tidak mencukupi, maka wujudlah masjid-masjid yang kecil ini dekat rumah apartmen, ada masjid kat bawahnya. Kerana apa? Untuk nak menampung ramainya rakyat Mesir. Tetapi yang terbaru 55,000 masjid ini telah ditutup, diarahkan tutup. Kerana apa? Kerana takut menggugat pemerintahan tentera di Mesir dengan khatibnya, dengan imamnya dan sebagainya lagi. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, pembunuhan yang dilakukan oleh tentera Mesir memang amat terancang. Antaranya yang dibunuh adalah wartawan-wartawan daripada negara-negara Eropah yang menyalurkan terus berita-berita daripada Mesir kepada seluruh dunia. Berita-berita ini orang-orangnya telah dibunuh. Dan salah seorang pembunuhan yang terancang yang dilakukan ialah kepada Asma Hisham Sakhar. Ada Asma Hisham Sakhar. Saya kenal ayah dia, Hisham Sakhar. Asma ini adalah anak dia yang hebat, yang mana pada mulanya dia tidak terbunuh. Bila dia nak naik ke hospital dekat Raba'ah, dia nak melihat suaminya yang cedera di kakinya, tiba-tiba ada sniper daripada atas yang tidak diketahui daripada mana telah menembak dekat kepala dia, menyebabkan dia syahid. Dan banyak lagi kematian-kematian yang dilakukan oleh sniper pada masa serangan 14 Ogos 2013. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, wartawan telah dibunuh menjadi sasaran, dan berita-berita yang terkini, yang betul telah disembunyikan oleh tentera-tentera Mesir pada masa tersebut. Hasil daripada 30 Jun 2013 sampai sekarang ni tuan-tuan, apa dia? Penyingkiran presiden secara sah, pembunuhan beramai-ramai, kecederaan beribu-ribu orang, penipuan pihak media, membatalkan secara total segala keputusan popular rakyat, penguasaan askar bermula, dan yang terbaru pembebasan Husni Mubarak. Ya, Husni Mubarak dibebaskan semula. Dan sebenarnya tuan-tuan, pada 30 Jun 2013 yang berkumpul dekat dataran Tahrir hampir 6 juta orang. Tetapi menurut Dr. Mukhtas Abdul Fattah, seorang penganalisis politik di bumi Mesir, daripada 6 juta yang berkumpul dekat dataran Tahrir, 3 juta daripadanya adalah mereka yang beragama Kristian Koptik, yang tak nak Islam, yang tak nak agenda Islam dilakukan oleh Mursi di bumi Mesir. Dan tuan-tuan, Syiah memainkan peranannya untuk menjatuhkan Mursi. Alhamdulillah, di bumi Malaysia ni Syiah telah diwartakan sebagai satu ajaran yang tidak boleh diamalkan oleh dan tidak boleh disebarkan di bumi Malaysia ini tuan-tuan. Sebab risaunya berlaku sebagaimana di Pakistan. Akan berlaku bila mana Syiah semakin kuat, akan menyebabkan berlakunya pembunuhan. Dan Syiah di Mesir ni tuan-tuan sudah bermula masuk dan membentuk 1% daripada keseluruhan penduduk Mesir. Bila sahaja Mursi dijatuhkan, surat khabar daripada Iran yang bermazhabkan Syiah sudah pun masuk ke bumi Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, Syiah ni lain pula ceritanya, ada sesi lain lah pula. Mungkin Ustaz Osman akan jemput orang lain untuk membincangkan tentang isu Syiah pula. Jadi tuan-tuan,
amat tepat bagi saya kerajaan Malaysia mengharamkan Syiah. Amat tepat sekali. Syiah diharamkan di bumi Malaysia. Dan satu lagi individu yang amat bermainkan peranan yang penting di bumi Mesir menjatuhkan Mursi adalah Robert Ford. Siapa dia Robert Ford? Yang dilantik oleh Amerika menjadi duta dekat Mesir. Dan dialah yang memainkan peranan mengkucar-kacirkan Iraq dan juga yang mengkucar-kacirkan Syria. Ia merupakan bekas pengurus skuad pembunuhan. Apa yang dilakukan oleh Robert Ford, tuan-tuan? Dulu penjajah datang ke negara-negara Timur Tengah, termasuk ke negara kita, berlakunya pertempuran antara penjajah yang masuk dengan rakyat yang ada dalam negara tersebut. Sekarang ni penjajah tak nak berlaku macam tu, dia nak melagakan antara orang Islam. Apa yang dilakukan oleh Robert Ford dalam permainan dia di bumi Mesir, dia lakukan di Iraq juga. Kumpulan dia akan memakai pakaian tentera Mesir, kemudian akan menembak orang awam. Orang awam akan marah kepada tentera Mesir. Kemudian pada masa yang sama, dia akan memakai pakaian orang awam, memegang senjata, dia akan tembak tentera Mesir. Maka berlakulah pertemuan antara rakyat dan juga tentera Mesir. Dan berlakulah pembunuhan. Dan mula-mula yang dilakukan batu apinya adalah Robert Ford, skuad pembunuhan, ketua skuad pembunuhan. Dan itulah yang berlaku di Iraq dan sebagainya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita kena hati-hati, jangan sampai anasir luar masuk ke dalam negara kita, mengacau bilaukan negara kita menjadi lebih teruk lagi. Dan Baltaji, tuan-tuan, Samsing ini yang saya sebutkan tadilah, memainkan peranan juga untuk mengkucar-kacirkan Mesir, ya, mengkucar-kacirkan Mesir. Mereka memiliki senjata dan mereka memiliki tegar hatinya untuk membunuh orang lain. Dan ganjilnya, tuan-tuan, bila sahaja Mesir dikuasai oleh tentera kembali, Hosni Mubarak dibebaskan, Dr. Ahmad Badik yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa pun ditangkap oleh tentera Mesir, disumbatkan ke dalam penjara sampai sekarang ini. Ini yang berlaku. Dan mengapa Mursi dijatuhkan, tuan-tuan, ya? Mengapa Mursi dijatuhkan? Tidak lain tidak bukan kerana ia menjejaskan kepentingan Amerika Syarikat. Dia menjejaskan kepentingan Amerika Syarikat itu sendiri. Dan John Kerry pernah berjumpa dan akhirnya setiausaha luar Amerika telah membuat perancangan dan akhirnya berlakulah konspirasi untuk menjatuhkan Islam di bumi Mesir. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, satu lagi yang tak boleh kita lupakan, impian Zionis itu sendiri, ya. Impian Zionis adalah untuk membentuk The Greater Israel ataupun Israel Raya yang meliputi Sungai Furat di Iraq, Sungai Nil di Mesir. Mereka nak kuasai kawasan ini. Dan mereka berusaha untuk nak mengambil apa-apa yang ada di dalam bumi ini, termasuk hasil mahsulnya, minyaknya, gasnya dan sebagainya lagi. Dan mereka tak nak agenda Islam berada di dalam kelompok ini, antara Sungai Furat dan juga Sungai Nil. Ini impian Zionis. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sebenarnya kejatuhan Mursi bukan kehendak rakyat, tetapi ia merupakan sebuah konspirasi yang dilakukan untuk nak menghapuskan agenda Islam yang dibawa oleh Mursi itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kita jangan melihat Mursi itu tidak membawa apa-apa perubahan kepada bumi Mesir. Banyak perkara dalam masa setahun pemerintahannya berlaku di bumi Mesir, ya, dari sudut ekonominya, dari sudut dakwahnya. Dan yang amat merisaukan Amerika ialah bila Mursi menjalinkan hubungan dengan China, dengan Brazil, Venezuela dan juga negara-negara yang tidak menyokong Amerika. Jadi takut dasar luar Amerika akan terjejas. Takut Mursi akan membina satu hubungan yang lain dengan negara-negara yang anti Amerika. Jadi dengan sebab itulah Amerika terasa terjejas dari sudut politik antarabangsanya. Dan kalaulah 4 tahun lagi Mursi menguasai Mesir, ianya sudah menjadi satu ancaman yang amat besar kepada Amerika. Apatah lagi potensi ekonomi Mesir ada terusan Suez, potensi ketenteraan Mesir, dan juga takut nanti akan menjadi penyebab kepada revolusi kepada negara-negara Arab yang lainnya di Timur Tengah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT sekalian, apa tindakan kita, apa pengajaran kita daripada apa yang berlaku di bumi Mesir? Yang pertama tuan-tuan, tolong faham Islam, cakna isu Islam, fikir cara Islam, beramal dengan Islam, selidik maklumat. Jangan mengambil satu pihak sahaja dan kita memegang maklumat tersebut, dan umat Islam perlu bersatu dalam menangani masalah-masalah yang berlaku, khususnya di bumi Malaysia sebagai contoh dia. Umat Islam kena bersatu dalam menangani masalah-masalah liberal, masalah-masalah Syiah yang datang menyerang ke dalam negara kita. Faham Islam yang sebenar, tingkatkan kualiti kita, kualiti diri kita, cakna cakna kepada isu umat Islam. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka bukanlah dia daripada kalanganku, kalangan umat Islam. Sebarkan isu ini, sedarkan umat, teruskan untuk menyedarkan umat. Dan tuan-tuan, langkah pertama yang saya sebutkan tadi, tolong cakna isu-isu umat Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Waman lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan umat Islam, maka bukanlah dia daripada kalangannya. Dan sedikit tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjaya membuka Palestin pada tahun 15 Hijrah. Antara perkara yang dilakukannya adalah dengan membebaskan Syria yang diketuai oleh sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Mesir dibuka oleh Amru bin Al-As. Ya, daripada kekuatan tentera di Syria dan juga kekuatan tentera di bumi Mesir ini, mereka bergabung dan akhirnya berjaya membuka Palestin daripada Empire Romawi Timur pada masa tersebut. Dan akhirnya Masjid Al-Aqsa yang pada masa itu dikuasai oleh Empire Rom berjaya dikembalikan semula kepada umat Islam di tangan Umar Al-Khattab pada tahun 15 Hijrah. Sedikit tuan-tuan tentang Masjid Al-Aqsa, jangan kita tertipu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Masjid Al-Aqsa bukan ini saja, ya, bukannya kubah yang berwarna kuning. Yang dikatakan Masjid Al-Aqsa adalah 1.4 km luasnya, inilah yang dikatakan Masjid Al-Aqsa. Inilah dikatakan Masjid Al-Aqsa, dan kawasan sekitar ini lebih kurang 10 km luasnya, itulah yang dinamakan Baitul Maqdis. Satu bandar Putrajaya yang besar ini ada Masjid Sultan Mizan. Satu bandar yang besar bernama Baitul Maqdis ada masjid yang bernama Masjid Al-Aqsa. Itulah gambaran perumpamaan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, akhirnya dengan kekuatan Ubaidah Al-Jarrah yang membuka Syria, dan juga akhirnya kekuatan Amru bin Al-As yang membuka Mesir, akhirnya Umar Al-Khattab berjaya membuka Palestin. Dan Israel amat takut kekuatan Mursi di Mesir, kekuatan Mujahidin di Syria akan bergabung menyerang ataupun membantai mereka. Jadi sebelum mereka mempunyai kekuatan, kena hapuskan terlebih dahulu kekuatan-kekuatan tersebut. Inilah di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dan apa yang perlu kita lakukan di bumi Malaysia walaupun jauh daripada bumi Mesir, 6 jam perjalanan, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar suatu masa nanti umat Islam akan kembali memerintah dan menjadi Ustaziyatul Alam, rahmatan lil alamin, memberi keselesaan, kebenaran kepada kehidupan manusia yang sekarang ini dalam keadaan kucar kacir. Jadi ini di antara doa-doanya yang selalu kita baca. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farij jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Dan memang ada satu arahan untuk kita membaca kunut nazilah ini bila-bila masa saja, agar bumi Mesir akan kembali dalam keadaan aman. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bumi Mesir dan juga bumi-bumi lain umat Islam di Syria, di Palestin, di Rohingya dan tempat-tempat lain akan kembali aman, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengurusan Masjid Sultan Mizan kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang isu Mesir ini. Mudah-mudahan penerangan ini sedikit sebanyak akan memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang berlaku di Mesir dan apa tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.